Waduh, arak jenama timah? Isu membabitkan arak jenama timah antara perkara yang baru mendapat tahu perhatian. Dan memang setahu saya, Malaysia ini ahlinya boikot-memboikot. Jadi ketika mereka tidak senang, ya tidak suka dengan sesuatu yang sekiranya memang menghina agama Islam atau soal solidaritas kepada rakyat Palestina, ini udah pasti kena sasaran boikot. Dan ini sesuatu yang mantap. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Kalau kita berbicara tentang boikot memboikot, negara Malaysia ini paling ahli dalam boikot memboikot ya. Seperti salah satu contohnya ketika semasa saya berada di Malaysia, perjalanan ketika menuju ke Cameron Highland bersama Kak Lonjong ya. Jadi saya berhenti di R&R, ada satu jenama ya, KFC dan juga Starbucks. Itu sepi pengunjung, bahkan tidak ada sama sekali pembeli yang ada di situ, geng ya. Karena Rakyat Malaysia sudah sepakat untuk memboikot jenama atau produk tersebut ya. Tutup di sini, geng. Dikarenakan KFC ini kena boikot. Tuh, buka 24 jam tapi nyatanya sepi, geng. Nah, ini ada tulisan-tulisan macam nih. Ini sepertinya orang-orang ya. Tuh, kosong, geng. Gak ada, geng. Dan kali ini, geng, kebetulan ada salah satu kawan kita yang tidak mau disebutkan namanya dikarenakan masalah privasi ya. Dia mengirimkan satu video ya dari top 5 Malaysia. Tajunya adalah 5 case boykot akibat hina agama Islam paling viral di Malaysia di tahun 2024. Oke. Kita akan coba untuk nonton ya seperti apa videonya ya. Mungkin ada beberapa case boykot yang terlepas dari pandangan mata saya yang ada di Malaysia ya. Oke, Re, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat ya. Jangan lupa sholat dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Seperti apa nih, Re? Top 5 Malaysia, segmen fakta. Oke. Nomor 5, KK Mart. KK Mart, ya. Isu stoken yang tertera nama Allah sekali lagi menguji kesabaran umat Islam di negara ini. Mereka yang ditemui Malaysia Gazette meluahkan rasa marah, kesal dan terkilan dengan provokasi segelintir pihak. Sebagai pengguna, mereka menggunakan kuasa mereka bagi membantah. Caranya memboikot KK Mart. Diboikot. Seperti ramai yang sudah tahu, pada 13 Mac 2024, sekeping gambar telah dikongsikan di laman Facebook menerusi akaun Firdaus Wong Hai Hong yang menunjukkan kalimah Allah tertera di stoken. Ia telah dijual di KK Mart Bandar Sunway Pyramid dan hal ini sekaligus menyebabkan ramai umat Islam di Malaysia terkejut dan marah akan tindakan tersebut. Lantaran itu, Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara mengatakan bahawa mereka akan melakukan semakan terperinci terhadap jualan stoken tertera kalimah Allah di kedai rangkaian serbaneka KK Mart tersebut. Pada 16 Mac, pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart, Datuk Seri Dr. Chai Ki Kan, membuat sidang media dan memohon maaf kepada seluruh umat Islam di Malaysia sambil ditemani seluruh pihak pengurusan KK Supermart dan pemilik syarikat Sin Jian Cheng Sendian Berhad iaitu Soh Chin Huat yang juga merupakan pembekal kepada kedai KK Mart. Pada 18 Mac, Polis Diraja Malaysia telah membuka kertas siasatan berhubung kes ini di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 atas Komunikasi dan Multimedia 1998.
yang jika disabitkan kesalahan boleh didenda hingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pada 19 Mac, JAKIM memberi amaran keras kepada pengurusan KK Supermart dan Superstore Sendian Berhad berhubung kes ini dan berharap agar isu melibatkan sensitiviti keagamaan tidak berulang lagi. Pada masa yang tahu kes ini, yang di social media, company KK Supermart sudah mengambil langkah yang cepat sekali. Kita sudah memohon maaf terus dalam masa 2 jam di Facebook dan juga di social media, memohon maaf tentang kes ini dan juga kita beg for forgiveness for this issue. Pada 20 Mac, Jabatan Agama Islam Negeri Johor telah menyerbu 80 premis perniagaan termasuk rangkaian kedai serba neka yang dikaitkan dengan penjualan stokin tertera kalimah Allah. Itulah geng ya. Dan kemarin saya juga sempat membahas masalah ini ya, membahas case ini. Ramai sekali yang berkomentar bahwasanya boykot KK Mart. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul kawan-kawan sudah memboikot KK Mart atau bagaimana ya? Boleh komen di ruang komentar, dan itu sangat keterlaluan sekali ya. Saya berharap mungkin masalah itu tidak terulang kembali ya. Stocking nih ya, stocking atau kalau dekat Indonesia ini istilahnya kami menyebutnya adalah kaos kaki ya. Kaos kaki yang biasanya terletak di bawah untuk kaki kita ada logo lafaz Allah. Nah, itu sangat-sangat keterlaluan ya. Bahkan sampai-sampai TMJ pun marah sekali ya atas case ini berlaku geng ya. Semoga tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi geng ya. Oke, kita lanjut lagi geng ya. Case boykot apa lagi nih? Nomor 4. Pelawak menghina agama. Ya. Yang hijabnya dibuka itu kalau tak silap. Wanita yang menghina Islam ketika membuat persembahan komedi di Crack House Comedy Club, Taman Tun Dr. Ismail TTDI Kuala Lumpur direman 3 hari bermula hari ini sehingga 12 Julai. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Polis Malaysia SUPM Datuk Nur Syah Muhammad Sa'aduddin menerusi satu kenyataan ringkas sebentar tadi. Pada tahun 2022, rakyat Malaysia dikejutkan dengan penularan sebuah video yang memperlihatkan seorang pelawak wanita menghina Islam dengan menanggalkan tudung serta pakaiannya ketika melakukan persembahan stand-up komedi di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Rentetan daripada kejadian itu, wanita tersebut telah ditahan pihak berkuasa dan Setiausaha Polis Malaysia. Datuk Nur Syah Muhammad Sa'aduddin berkata, wanita itu akan direman selama 3 hari bagi membantu siasatan. Sebelum melakukan aksi tidak senonoh itu, wanita tersebut memberitahu penonton bahawa dia berbangsa Melayu dan beragama Islam serta telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Waduh, padahal berbangsa Melayu, beragama Islam, hafal 5 juzuk Al-Quran, tapi dari wajah dia ini macam tersenyum begitu ya, tidak ada perasaan bersalah sama sekali loh. Sangat disayangkan sekali nih geng. Pelawak itu telah disiasat di bawah Seksyen 7 Akta Kesalahan Jenayah Syariah 1997 di mana menghina atau menyebabkan penghinaan terhadap Islam adalah satu kesalahan dan mereka yang didapati bersalah boleh didenda sehingga RM3,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Bukan itu sahaja, laporan polis telah dibuat pada 9 Julai 2022 berhubung video yang disiarkan di TikTok dan kes itu disiasat oleh Unit Siasatan Khas Bukit Aman mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan kerana menimbulkan perpecahan dan mencetuskan kebencian dalam kalangan rakyat serta di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana menyalahgunakan kemudahan rangkaian. Dan sekarang mungkin senat komedi tersebut masih di penjara geng ya, dan itu 2 tahun. Setelah itu sangat disayangkan sekali ya, ada yang seperti itu. Maksud saya kan ada banyak sekali bahan candaan, bahan jokes, bahan lelucon, bahan lawakan yang bisa kita ramu ya kan. Kenapa harus sampai membuka hijab ya? Aduh, sangat disayangkan sekali geng. Oke, kita lanjut lagi geng ya. Nomor 3. Arak jenama timah. Waduh, arak jenama timah.
Isu membabitkan arak jenama timah antara perkara yang Aku baru mendapat tahu perhatian sidang Dewan Negara hari ini. Dewan dimaklumkan lesen arak jenama timah dikeluarkan sejak tahun 2003. 2 tahun kemudian, Kementerian Kewangan telah membekukan semula lesen eksersis minuman keras yang baharu. Pada 17 Oktober 2021, Persatuan Pengguna Pulau Pinang mengecam pengeluaran arak jenama timah yang didakwa menghina agama Islam. Pegawai Pendidikan CAP NV Subaro berkata, produk minuman beralkohol yang dipercayai dikeluarkan oleh syarikat tempatan perlu diharamkan bukan sahaja kerana menghina agama Islam, malah ia berbahaya akibat daripada kandungan alkoholnya yang sangat tinggi. Menurut NV Subaro, CAP sangat kecewa dengan produk arak berkenaan dan ia tidak wajar diberi kelulusan pengeluarannya oleh jabatan yang bertanggungjawab. Jenama timah itu memalukan dan memberi satu penghinaan kepada umat Islam kerana jenama yang ditonjolkan mengaitkan nama Melayu Islam daripada nama Fatimah. Oh, aku baru tahu timah ini maksudnya Fatimah. Ya. Dan ini memang sudah jelas sekali ya. Dari gambar ini pakai peci, pakai kopiah, berjanggut pula, ya kan, macam orang Islam, ya kan. Iklan arak itu menggunakan imej seorang lelaki yang berkopiah bersama janggut panjang seolah-olah memaparkan individu berimej agama tetapi mempromosi arak. Subaru menjelaskan pihaknya juga tidak faham bagaimana pengeluaran arak berkenaan diluluskan kerana ia mengandungi 40% alkohol dan dijual pada harga RM190 sebotol. Menurut beliau, kandungan 40% alkohol dalam minuman arak itu sangat tinggi. Malah, apa yang membimbangkan, ia akan menyebabkan lebih banyak masalah sosial dalam kalangan pengguna. Pihak CAP masih menyoalkan bagaimana kementerian boleh memberi kelulusan menggunakan nama dan gambar yang boleh mengundang kemarahan orang ramai serta nama arak timah itu sendiri dianggap hasil usaha yang berterusan dalam sejarah tanah Melayu yang membawa kepada perpecahan masyarakat. Orang ramai turut berharap agar kerajaan tidak berdiam diri serta menjelaskan pendirian terhadap isu ini serta membanteras masalah ini agar dapat menjaga nama baik orang Islam. Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Nur menggesa kerajaan supaya mengarahkan sebuah syarikat pengeluar minuman beralkohol tempatan untuk segera menukar jenama timah beserta gambar pada botol yang digunakan. Beliau menerusi satu kenyataan berkata ini demi memelihara suasana harmoni di antara pelbagai kaum di negara ini. Waduh, ya kalau menurut saya sendiri tidak hanya diganti namanya saja dan juga gambarnya, tetapi ya kalau bisa nggak usah diedarkan, ya kan. Itu mau alkoholnya tinggi, mau alkoholnya rendah, ya tetap haram, geng, ya kan. Aduh, ada aja ini, geng. Aku baru tahu masalah ini, geng, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2. Drama Korea menghina agama. Oh, ini aku nggak tahu ini. Sebuah drama Korea Selatan mencetuskan kemarahan netizen selepas drama itu didakwa menghina dan mencemarkan imej Islam. Drama Man Who Dies to Live yang disiarkan sejak 19 Julai 2017 udah lama ini tentang Jang Dalgu yang menjelajah ke sebuah bandar di Asia Barat dan menjadi kaya, kemudian menerima pelbagai gelaran antaranya ialah nama Said Fad Ali. Antara babak yang mencetuskan kemarahan netizen terutamanya penonton Islam adalah di mana Dalgu yang memakai baju jubah dan serban disambut oleh wanita berpakaian baju renang. Bukan itu sahaja, satu lagi babak menampilkan pelakon itu meminum air wine ketika sarapan dan lengkap berpakaian seperti orang Arab, dan yang paling mencetuskan kontroversi adalah ketika Dalgu duduk sambil meletakkan kaki di atas senaskah buku yang dipercayai Al-Quran. Drama itu dikabarkan telah memaparkan imej orang Islam dan orang ramai mengecam syarikat penyiaran MBC yang tidak sepatutnya menyiarkan drama tersebut. Rentetan daripada kejadian itu, pihak syarikat MBC tampil memohon maaf di akaun sosial media rasmi milik mereka dan berkata bahawa semua karakter, nama dan tempat adalah rekaan semata-mata. Menurutnya lagi, MBC tidak berniat untuk menghina mana-mana agama, budaya serta individu dan juga mengatakan bahawa mereka akan mengambil langkah yang lebih berhati-hati dalam produksi filem. Namun ramai penonton di serata dunia telah mengambil langkah untuk memboikot drama tersebut atas perbuatan mereka ini yang langsung tidak memikirkan isu sensitiviti agama. Ya, sudah tayang filmnya baru minta maaf. Udah telat. Memang babi yang kau ni. Aku baru tahu masalah ini, geng, ya, karena saya sendiri juga tidak terlalu mengikuti drama Korea dan itu sudah
2017 ya, tahun 2017 yang lalu. Udah lama itu ya. Oke, next kita lanjut lagi. Case boykot apa lagi yang berlaku yang pernah viral di Malaysia ya? Nomor 1, Apa ini? filem Amerika Syarikat. Oke. Film Amerika Serikat. Pada September 2012, PAS dan pemuda UMNO telah mengecam penerbitan filem Innocence of Muslims oleh karyawan Amerika Syarikat yang didakwa menghina Nabi Muhammad sehingga mencetuskan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, walaupun pada asasnya kebebasan bersuara perlu dihormati, tetapi ia mestilah berteraskan rasa bertanggungjawab sehingga tidak mempermainkan keharmonian hidup mana-mana budaya, agama serta individu. Tambahnya lagi, mewujudkan perasaan kebencian yang cuba ditaburkan oleh kelompok tertentu ekstremis ini adalah tindakan yang salah dan ia pasti tidak akan menyumbang kepada suasana dunia yang lebih tenteram. Abdul Hadi juga mendesak kerajaan Amerika Syarikat mengambil langkah serius atas provokasi kebencian beragama yang ditimbulkan pengarah dan penerbit filem yang berdarah Yahudi itu. Pada 12 September 2012 dilaporkan berlaku demonstrasi besar-besaran di hadapan kedutaan Amerika Syarikat di Mesir oleh penunjuk perasaan yang tidak puas hati. Bendera Amerika Syarikat turut diturunkan dan duta Amerika Syarikat turut terbunuh dalam rusuhan tersebut. Dalam masa yang sama, pemuda PAS juga mengugut mengadakan perhimpunan solidariti sekiranya kerajaan Amerika Syarikat tidak mengambil tindakan berhubung penerbitan filem tersebut. Sementara itu, pemuda UMNO pula menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi langsung dengan isu jelas mencaci agama Islam seperti Innocence of Muslims dan berharap agar pihak berwajib mengambil tindakan atas kelakuan tidak bertanggungjawab itu. Kalau itu sih tidak buat saya terkejut, geng ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang Amerika. Film tadi dari Amerika, ya kan? Sutradaranya pun dari Yahudi. Udah jelas itu, geng ya. Tapi yang jelas kalau berbicara tentang case boykot yang ada di Malaysia ini sangat banyak sekali ya. Kalau pernah saya baca, pernah saya mendengar juga, sejak adanya serangan Israel terhadap Palestina ya kan, sudah lama sekali bahkan ya. Yang terbaru ini ada McD juga diboykot di Malaysia ya. Ada McD, ada KFC, ada apa lagi, geng? Ada Starbucks dan masih banyak lagi. Dan memang setahu saya Malaysia ini ahlinya boykot memboykot. Jadi ketika mereka tidak senang ya, tidak suka dengan sesuatu yang sekiranya memang menghina agama Islam atau soal solidaritas kepada rakyat Palestina, ini udah pasti kena sasaran boykot. Dan ini sesuatu yang mantap. Oke, geng, bagaimana menurut kalian? Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim linknya di DM Instagram ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye. Right.